Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas seni Cikgu Alia. Apa khabar murid-murid semua pada hari ini? Cikgu harap semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan membuat penerangan berkenaan tajuk 1, Si Putih Menawan. Murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Seni Visual tahun 5, halaman 6 hingga 13. Mari kita mulakan. Baiklah murid-murid, apa itu lukisan dan apa pula capan? Murid-murid tahu? Tidak mengapa, cikgu akan terangkan. Lukisan adalah antara satu cara menggambar dengan menggunakan media kering seperti pensel warna, oil pastel, krayon, pen penanda dan pen teknikal dengan teknik garisan. Lukisan dihasilkan dengan pengulangan pelbagai teknik garisan yang boleh menghasilkan ritma dan pergerakan. Apa pula capan? Capan ialah teknik mengecap bahan semula jadi atau bahan buatan manusia. Unsur rupa boleh dilihat pada aktiviti capan yang dihasilkan. Lukisan dan capan boleh digabungkan untuk menghasilkan karya yang kreatif dan menarik. Capan ini seperti cop yang selalu kamu panggil cop. Tapi dalam bahasa Melayu yang betul, bahasa seni visual, kita panggil ia capan. Ini adalah contoh karya gabungan lukisan dan capan. Kita ada bunga lavender, pokok sena, si ayam dan jambangan mawar. Kesemua contoh ini turut terdapat dalam buku teks kamu, muka surat 7. Kita dapat lihat di sini penggunaan teknik lukisan dan capan dalam karya-karya ini. Murid-murid boleh lihat dengan lebih teliti bagi mengenal pasti teknik yang digunakan. Seterusnya, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 6 dan 7. Pada halaman ini, murid-murid akan dapat melihat sebuah karya gabungan teknik lukisan dan capan. Teknik lukisan yang digunakan adalah dengan kepelbagaian gubahan garisan, manakala teknik capan pula bagi mendapatkan kesan jalinan pada karya. Garisan yang telah digunakan dalam karya ini adalah garisan melengkung. Murid-murid dapat lihat pada badan ikan. Garisan selari pada rumput dan ekor ikan dan garisan zigzag pada bahagian dalam terowong serta sirip ikan. Selain itu, terdapat 4 jenis media yang telah digunakan bagi mendapatkan kesan jalinan ketika teknik capan dilakukan, iaitu span digunakan pada bahagian rumput dalam akuarium. Kesan kad gelugur pula digunakan pada bahagian untuk menggambarkan air di dalam akuarium. Pembalut gelembung digunakan pada bahagian batu dan gerigi penutup minuman pula digunakan sebagai pasir. Eksplorasi lukisan dan capan. Murid-murid boleh meneroka pelbagai media dan teknik untuk menghasilkan lukisan dan capan secara kendiri dengan berpandukan buku teks Pendidikan Seni Visual tahun 5 pada muka surat 8 dan 9. Eksplorasi lukisan dan catan. Murid-murid boleh melakukan aktiviti ini bersama keluarga. Ia pasti sesuatu yang menyeronokkan, percayalah. Tetapi sebelum itu, mari kita dengar lagi penerangan seterusnya. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 8 dan 9. Di dalam paparan ini, kita dapat lihat terdapat 2 jenis media yang ditunjukkan, iaitu media kering bagi aktiviti dalam teknik lukisan
serta media basah bagi aktiviti dalam teknik capan. Perbezaan media yang digunakan bersama-sama dengan pelbagai jenis permukaan akan menghasilkan kesan yang pelbagai dan berbeza-beza juga. Eksplorasi lukisan. Dalam teknik lukisan, apabila menggunakan kain tebal bersama-sama pensel warna, ia akan menghasilkan garisan halus dan tebal, serta pensel warna tersebut mudah dikawal oleh tangan kamu. Apabila menggunakan tisu makan dan pen warna, ia akan menghasilkan garisan tebal kerana tisu masakan telah menyerap dakwat pen warna tersebut. Seterusnya, apabila menggunakan sugar paper dan oil pastel, kamu akan menghasilkan garisan tebal yang kasar. Namun, oil pastel kamu juga mudah patah kerana sifatnya yang lembut seperti lilin. Selain itu, apabila kamu menggunakan surat khabar dan pen teknikal, hasil yang akan kamu dapat adalah garisan yang lebih halus sesuai untuk dibuat bahagian perincian dan pennya juga mudah untuk dikawal oleh tangan kamu. Eksplorasi capan. Dalam teknik capan, apabila kamu menggunakan polistrina bersama-sama cat poster dan melakukan aktiviti capan pada permukaan kertas lukisan, hasil jalinan yang akan kamu perolehi adalah lebih jelas kerana sifat polistrina yang menyerap warna cat poster. Begitu juga ketika kamu menggunakan jari kamu sebagai media capan yang digunakan bersama cat tempera, hasilnya kamu akan dapat lihat jalinan cap jari yang jelas di atas permukaan kertas lukisan kamu kerana permukaan jari kamu dapat menyerap warna cat tempera sebelum warna tersebut dipindahkan ke atas kertas lukisan kamu. Selain itu, penggunaan putik kapas bersama-sama dengan cat air akan menghasilkan kesan jalinan. Kesan putik kapas yang jelas kerana sifat kapas yang menyerap warna cat air sebelum dipindahkan atau dicapankan ke atas permukaan kertas lukisan. Selain itu, sekiranya kamu menggunakan kad gelugur bersama-sama cecair pewarna makanan, ia juga akan menghasilkan kesan kad gelugur yang jelas pada permukaan kertas kerana sifat kad gelugur yang menyerap warna cecair pewarna makanan tersebut. Seterusnya, siapa yang tahu apakah teknik yang digunakan? Teknik lukisan dengan memberi penekanan pada garisan dan teknik capan yang memberi penekanan pada rupa yang terhasil dari proses capan. Apakah bahasa seni yang terlibat? Ada yang boleh jawab? Baiklah, pelbagai gabungan bahasa seni yang akan terlibat antaranya garisan, jalinan, warna, ruang dan rupa. Ini adalah unsur seni. Selain itu, terdapat juga kesatuan dan ritma dan pergerakan yang merupakan prinsip rekaan. Perkembangan idea. Perkembangan idea unit ini tidaklah banyak berbeza dengan unit-unit lain di bawah bidang menggambar, iaitu pada awalnya kamu perlu membuat carian gambar angsa di internet. Okey, kamu carilah beberapa gambar yang sesuai. Kemudian yang kedua, kamu perlu membuat beberapa lakaran dan gubahan susunan dan posisi angsa
dalam lakaran. Kamu buat dalam 2 atau 3 lakaran angsa yang dalam pelbagai posisi dan susunan. Kemudian kamu buat pilihan di antara beberapa lakaran yang kamu ada, yang manakah yang paling terbaik yang akan kamu buat sebagai karya kamu nanti. Ini adalah cara mengaplikasikan teknik lukisan dan capan dalam karya kamu. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 10. Di sini, cikgu telah asingkan kepada 2 bahagian, iaitu bahagian lukisan cikgu letakkan dalam kotak berwarna biru, manakala bahagian yang perlu menggunakan capan cikgu letak dalam kotak berwarna kuning. Untuk pengetahuan kamu, bukanlah cikgu sendiri menentukan warna kuning dan biru ini, namun cikgu sekadar mengikuti atau melihat contoh di dalam buku teks kamu. Baiklah, kita teruskan. Untuk bahagian lukisan, bahagian kepala, kita akan menggunakan garisan melingkar. Di bahagian paruh angsa, kita akan menggunakan garisan titik-titik. Di bahagian sayap pula, kita akan menggunakan garisan melengkung. Di bahagian leher, kita akan menggunakan garisan zigzag. Manakala di bahagian dada, kita akan guna garisan beralun. Dan sebelum cikgu terlupa, kita akan gunakan garisan selari pada bahagian rumput. Oleh itu, kita akan mengaplikasikan 6 jenis garisan di dalam karya ini. Seterusnya, bahagian yang akan kita gunakan untuk teknik capan pula, yang kita mahukan adalah jalinan pada media tersebut. Okey, baiklah. Di bahagian ruangan langit, kita perlu menggunakan polestrina. Bahagian pulau, kita akan menggunakan putik kapas. Dan pada bahagian tasik, kita akan menggunakan kad gelugur. Di sini, cikgu paparkan jenis-jenis garisan sebagai rujukan dan panduan murid-murid melakukan aktiviti nanti. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahannya adalah pensel, kertas lukisan, kad gelugur, kad kertas, polestrina, putik kapas, cat poster, pen penanda, pen warna, pen teknikal dan palet. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 11. Bagaimana cara untuk menghasilkan karya? Mudah saja murid-murid. Sila rujuk buku teks muka surat 11. Baiklah, cikgu terangkan. Perkara pertama yang perlu kamu buat adalah lukis gambar angsa mengikut lakaran pilihan kamu. Kedua, gunakan cap polestrina pada bahagian langit. Ketiga, gunakan putik kapas untuk mengecap bahagian pulau. Keempat, warnakan kad gelugur dan cap pada bahagian tasik untuk memberikan kesan ritma dan pergerakan. Seterusnya, yang kelima, lukis semula rupa angsa menggunakan pen penanda dengan menekankan kualiti garisan tebal dan garisan nipis. Kemudian, langkah ke-6, lukis garisan melingkar pada kepala angsa menggunakan pen teknikal. Ketujuh, buat garisan zigzag pada leher angsa sehingga bahagian dadanya. Seterusnya, lengkapkan bahagian dada angsa dengan garisan beralun. Langkah ke-9, kamu perlu membuat garisan melengkung untuk menghasilkan bulu angsa. Ke-10, buat jalinan bulu angsa dengan garisan selari. Ulang langkah ini pada keseluruhan bulu angsa
bagi menampakkan kesan kesatuan. Langkah ke-11, buat garisan selari secara berselang-seli pada keseluruhan bahagian daun menggunakan pen warna. Kemaskan garisan luar daun menggunakan pen penanda. Ke-12, buat garisan titik-titik pada bahagian paruh menggunakan pen warna. Dan akhir sekali, tampal karya kamu pada kad keras dan buat apresiasi karya di hadapan rakan-rakan. Berikut adalah beberapa perkara yang telah dipelajari dari video ini. Pertama, maksud teknik lukisan dan teknik capan. Kedua, cara mengaplikasikan teknik lukisan dan teknik capan dalam satu karya. Ketiga, mengeksplorasi media dan permukaan dalam lukisan dan capan. Keempat, proses perkembangan idea dalam menghasilkan karya. Kelima, penentuan bahan dalam menghasilkan karya. Keenam, mengenal pasti alat dan bahan yang digunakan dalam menghasilkan karya. Ketujuh, mengetahui proses penghasilan karya dari carian gambar angsa di internet, lakaran awal sehingga selesai. Dan yang ke-8, mengaplikasikan bahasa seni visual dalam karya. Apa tugasan kamu pada minggu ini? Mudah sahaja. Pertama, buat carian gambar angsa di internet. Kedua, buat beberapa lakaran karya dalam pelbagai posisi dan susunan. Ketiga, pilih salah satu lakaran terbaik untuk aktiviti minggu hadapan. Sebagai pesanan, tutorial atau tunjuk cara penghasilan karya akan cikgu tunjuk pada video seterusnya nanti. Dah tamat? Ya, murid-murid. Sekian sahaja dahulu untuk video kali ini. Kita sambung lagi dalam video seterusnya nanti. Sekian, terima kasih. Bye-bye.